Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa masyayikhina wa man hawlana bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbaras samawati wal ard isrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita boleh sama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian kita, di dalam majlis ilmi kita ni. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ni dengan kehendak Tuhan, kita nak mari sambung lagi lah, iaitu tentang masalah mustalahil hadis. Kerana ada ketinggalan lagi. Sebenarnya ruangan ni adalah ruangan kitab ula sanawi tentang pegangan kita. Akan tetapi tak apalah, kita mari tengok hak ni dulu supaya kita itu dapatnya boleh ambil ilmu pengetahuan daripadanya. Sama-sama boleh ambil faedah belaka. Cuma kita mari tengok ni sedikit sebagai gati lah pada malam Ahad yang kita itu ada sedikit sibuk, ada sedikit urusan, maka insya-Allah kita mari tengok gati pada malam ni. Malam ni kita nak tengok lah pula,
insya-Allahu jalla jalaluh. Sama-sama kita niat molek betul supaya kita nak dapatnya ilmu pengetahuan. Dan jangan kita terlupalah duk ngaji ni, jangan terlupa iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala tu menyelamatkan kita seluruh. Menyelamatkan kita seluruh. Jadi yang nak royak gapo di sini ni, iaitu kita baca sampai ke mana sekarang itu, iaitu soalan yang ke 82. Siapa ada kitab tu boleh tengoklah, iaitu kita nak mula baca soalan yang ke 82 pada malam ni insya-Allah taala. Dia kata dia nak katalah sini ni, soalan yang ke 82 ni dia kata gapo tu, mathil lil maqlub fil matn. Cuba bawa data misal bagi hadis maklub. Hadis maklub yang berlakunya di matan hadis. Kerana sebagaimana kita telah maklum dan tahu kata ilmu hadis yang kita senantiasa duk belajar ni, ia ada dua rukun besar-besar. Yang pertama, sanad. Sanad mana rantaian seorang rawi daripada seorang rawi sehingga Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di diri Nabi itu gapo yang kita ambil daripada rawi ni? Ambil daripada Nabi, mula-mula sekali perkataan. Orang panggil matn. Orang panggil perkataan. Ambil daripada Nabi lagi perbuatan. Diiringikan perkataan iaitu perbuatan. Dan diambil pula daripada Nabi akuan. Akuan daripada dia. Itu orang panggil kata inti dalam kita mengaji ilmu hadis. Terutama ilmu mustalahil hadis ni, hak itulah sebagai inti yang kita kena tahu. Maka orang suruhnya minta tolonglah kepada syekh kita ni, suruh bawa data. Bawa data ke apa? Bawa data misal, contoh bagi hadis maklub yang berlaku di dalam matan. Bukan berlaku dalam sanad, berlaku dalam matan. Belum daripada kita nak pergi di misal tu kita nak hurai sedikit kerana syekh tak ada bawa mari dengan cara detail di sini. Terkadang orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tu tak podah lah. Dia faham dah. Nampak tak tu? Apa yang dikosakkan, yang dimaksud, yang dinyatakan di dalam misal tu. Akan tetapi terkadang kita ni baru nak dengar, baru nak belajar. Nah, kita pasti kena ambil tahu dulu. Kata gapo maklub? Asal maklub ni ambil dari perkataan kalimah qalbun. Qalbun ni dalam bahasa Arab, kalau kita nak saling bahasa kepada bahasa kita ni, makna tukar. Kalau kita kecek mudah-mudah dengan bahasa tepat tahu jelas lagi bertukar. Tukar macam mana? Tukar sama ada dalam sanad, tukar sama ada dalam masalah matan. Tukar dengan gapo? Mendahului, mentakhir. Sepatut benda kena duduk di belakang, tukar tak depan. Sepatut tu jadi gitu. Banyak ke tukar gitulah. Kalau tukar dalam sanad, mana tukar nama? Nampak tak tu? Sepatutnya nama tu kena duduk dulu, baru bend balik belakang ni. Dia tak bend dulu masalah. Tukar. Muhammad bin Abdullah Al-Khuzai masalah. Tetapi gitu tukar jadi Abdullah bin Muhammad Khuzai. Cari tak jumpa.
Tu nak royak we nampak kepada kita dulu kata gapo? Katanya masalah kita kena faham dalam masalah makhluk. Faham dalam masalah gapo? Dalam masalah makhluk, apa dia makna makhluk? Nampak tu tak? Apa dia makna makhluk? Tu dia. Kemudian setelah daripada kita faham dah kata gapo ke hadis makhluk dengan cara luah-luah dengan cara sebagaimana telah menjelaskan tadi, jadi nak royakkan kepada kita kata makhluk ni ada berbagai-bagai. Nah, bahagia-bahagia ada berbagai-bagai, ada banyak bahagia juga. Setengah ulama ni wari sampai rupa dia ni ada sampai ke 3 rupa semua. Nah, ada sampai tiga rupa semua. Tu dia. Baik. Cuma kita nak faham di sini dulu, belum daripada kita nak masuk dalam kitab. Jadi kata hadis makhluk ni hadis yang bertukar perkataan. Dalam mata tu apa yang tukar perkataan. Perkataan yang dulu dengan perkataan yang kemudian. Kalau kalau berlaku makhluk itu di sanad, mana dirawi hak royak hadis itu tukar nama. Rupa tukar nama sebagaimana jelas tadi, iaitu wa'emu tak bakar dulu, ambil bakar tak dulu, kemudian diiringi dengan nama. Jadi tukar macam tu maka cari tak jumpa lah. Nampak tu tak? Cari tak jumpa. Baik. Syekh nak jawab kata di situ. Hak Syekh nak jawab tu tak apalah. Soalan 82 tu nah. Soalan 82 tu jawab pair dia pun jelas dah situ. Cuma kita nak tengok bahagian sikit. Bahagiannya kita nak nampak di sini iaitu berlakunya apa nama ni? Bahagia hadis maklub ada 2 semua. Hadis maklub ada 2 semua. Orang panggil maklub pada sanad dan maklub pada matan. Maklub pada sanad di dalam diri sanad tu iaitu barang yang mendahului bakar di atas nama. Seperti seorang tu nama Ka'ab Ibnu Murrah. Seorang rawi tu nama Ka'ab Ibnu Murrah. Tiba-tiba orang hak royak hadis tu dengan sebab berlaku ni berlaku sebab apa? Sebab dhabt. Ingatan dia tidak gagah. Hera tu, ia berlaku maklub, berlaku tukar ni menunjuk kata akal seseorang yang royak hadis tadi itu kurang. Tukar pada mata, tukar pada sanad. Nama-nama orang tu tukar, nama-nama rawi hak royak hadis tu. Faham tak? Dia nama Ka'ab, anak Murrah. Nya gi royak kata Murrah Ibnu Ka'ab. Jadi apabila kalau ulah dengar umpama tu menunjuk kata orang yang royak hadis tu tak jadi dhabt, ingatan dia tu 100% ataupun 80% turun mari darjat. Sebab tu ulama kata orang yang melakukan ini perbuatan dia tak termasuk di dalam golongan orang yang hadis dia apabila royak tu sahih ataupun hadis apabila royak jadi hasan. Tu tak? Tu dia gitu. Nak bagi kita faham. Ataupun tukar orang lain-lain. Tak ditukar bakar dengan nama. Terkadang tukar nama lain-lain. Seumpama tukar nama Salim dengan Nafi'. Nampak tu tak? Tukar Salim dengan nama Nafi'. Sebenarnya Salim ni anak Abdullah. Abdullah tu anak Umar. Umar tu anak Khattab. Nampak tu tak? Tiba-tiba orang royak tukar
Buai Salim tu baik ambil Nafi' tak? Nafi' daripada Abdullah bin Umar, daripada Umar ibn Khattab. Ni salah satu daripada rupa gapo ni? Salah satu daripada rupa maklub, tukar nama. Tepat ni sebenarnya orang ni duduk dia pergi boh orang lain. Nampak tu tak? Tu dia. So umpama mana? Tengok hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jam Al-Awsat. Di dalam kitab Mu'jam Al-Awsat. At-Tabarani ni ada kitab hak yang masyhur daripadanya iaitu 3. Mu'jam Al-Kabir 1, kemudian Mu'jam Al-Awsat 2, kemudian Mu'jam Al-Saghir 3 semua. Mu'jam Kabir lebih daripada 25 jilid. Mu'jam Awsat lebih daripada 10 jilid. Mu'jam As-Saghir 2 jilid. Nampak tu tak? Tu kitab-kitab hadis yang di bawa data oleh Imam At-Tabarani. Saya ambil satu misal daripada itu kitab. Satu misal daripada itu kitab, Nawawi nampak kata berlakunya maklub pada sanad. Berlaku maklub pada mana? Pada sanad. Tu dia. Ia kata meriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Awsat daripada Hammad An-Nasibi. Setengah baca Nusaybi. Daripada A'mash. A'mash tu kena kepada Sulaiman ibn Mihran Al-Asadi yang meninggal pada tahun 147 Hijriah. Daripada Abi Salih. Abi Salih ni kena kepada Abi Salih Samman. Daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah nama Abdurrahman ibn Sakhr. Katakan marfu'an. Hadis ni hadis marfu'. Mana Abu Hurairah sandar kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ia katakan idza laqitumul musyrikina fi tariqin fala tabda'uhum bis salam. Tu. Apabila kamu itu berjumpa akan orang-orang tak beriman di kalangan orang-orang musyrikin, orang yang mendua akan Allah Subhanahu wa taala pada masalah ibadah, bukan masalah menjadi. Masalah menjadi, musyrikun tak ada dakwa kata yang menjadi lain daripada Allah Taala tu ada langit bumi dan diri dia. Tapi pada masalah ibadah, masalah sembah, masalah mengabdikan diri, musyrikun tu takut lain. Nampak tu tak? Tu dinamakan musyrikun. Pada jalan, mana jumpa di jalan mana-mana ikutlah. Maka Nabi kata jangan kamu ayyuhal muslimun, terutama sahabat lah, mulakan dengan wisalah. Jangan mula wisalah. Nampak tu tak? Maka ulama hukum kata hadis ni adalah hadis maklub. Maklub apa? Maklub berlaku pada sanad. Maklub di mana? Maklub berlaku daripada di diri sanad. Bukan di diri mata hadis. Di diri mata hadis insya-Allah kita baca Syekh Mustafa kita hari ni. Maka menjadikan, jadi orang yang membuatkan lagu ni katanya iaitu kena kepada Hammad an Amr An-Nasibi. An-Nasibi baca hak tu hak lebih kena. Adapun Nusaybi tu ulama tak dhabit lagu tu. Dengar ada orang baca tetapi hak ulama dhabit, yakni ulama dia baca kita dengar dan dia bubuhnya baris itu daripada mulut dia orang anak murid tanda tu An-Nasibi. Nampak tu tak? Maka Hammad an Amr, bukan Hammad ibnu Salamah ataupun Hammad ibnu Zaid, hak tu lain. Ini Hammad anak nama Amr. Anak Amr An-Nasibi, dia tadi itu tukar. Jadi tukar diri dia tu tukar. Tukar kan? Tukar menjadikan daripada jalannya A'mash. Sebenarnya hak ma'ruf di sisi ahli hadis yang sebagaimana adanya hadis di dalam Sahih Muslim.
Hadis dalam Sahih Muslim nunu sanad tak ada maklub ke apa, sanad tak ada jadi tukar ke apa, sanad betul molek. Adapun di dalam Mu'jam Al-Awsat dia tukar. Dia tukar. Pihak yang tukar iaitu Hammad An-Nasibi. Hammad An-Nasibi. Daripada hak Sahih Muslim tu ia ambil daripada Sahl Ibn Abi Salih As-Samman, dan Sahl Ibn Abi Salih ambil daripada mana? An abihi, daripada ayahnya. Ayah dia nama Abu Salih Samman Az-Zayyad. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah Abdurrahman Ibn Sakhr yang meninggal pada tahun 57, setengah kata 58. Demikian itulah Imam Muslim meriwayatkan. Hak tu hadis ni lah Imam Muslim riwayat. Mana mata tu lah, tetapi masalah sanad tu. Nah, ni nak rupa kata berlakunya gapo? Berlakunya tukar dan maklub di diri sanad. Di diri mana? Di diri sanad. Di sana ada lagi kata, di sana ada diri kata hak dalam kitab ni dia kata mathil lil maklub fil matn. Hak ni kita wari, tolong wari, takut tanya-tanya kata apa lagu mana hak berlaku pada sanad. Hak pada sanad ni hak kita wari, contoh daripada Mu'jam Al-Awsat dengan Sahih Imam Muslim. Maka hak berlaku ni hak berlaku maklub pada masalah sanad tu, mari kita tengok di dalam kitab hak kita duk belajar ni lah. Kitab hak syekh kita ni. Dia katakan idzan, jawabnya idza azzana, dengan molek perhati baik. Kerana maklub ni terkadang jadi memenuhkan hukum fiqh hak kita nak pergi pegang tadi itu, sebab gantung di hadis yang maklub. Tu sebab gantung di hadis mana? Hadis maklub. Sebab itulah ulama apabila ia syarahkan hadis, ia wari habis sebab yang ulama riwayat atas hadis ni tak boleh kita nak buat gantung di dirinya dengan sebab 1 2 3, adanya alasan. Sebab maklub sebab gapo? Sanad ya gini, mata ya gini, sepatutnya jadi gini. Orang riwayat ni lebih thiqah. Orang riwayat tadi itu lebih tahu. Orang riwayat tadi itu lebih jelas lagi. Ada orang yang periksa, ya riwayat habis. Nampak tu tak? Tu. Dia katakan idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu. Apabila telah azan, telah azan oleh Ibnu Ummil Maktum, oleh Abdullah ibni Ummil Maktum, Nabi katakan fakulu washrabu, maka hendaklah mung tu makan dan minum. Hendaklah mung tu makan dan gapo dan minum. Makan dan minum. Ni jawapan ada dalam kitab soalan itu soalan 82, jawapan 82 tu. Fakulu washrabu, makan olehmu dan minum olehmu. Hadis ni menunjuk di atas apa ni? Menunjuk di atas cara di dalam bulan Ramadan. Makna suruh makan minum ni waktu suhur. Apabila mung tu dengarnya Abdullah ibnu Ummil Maktum akaknya suara azan, maka mung makan dan minumlah. Wa idza adzana Bilalun fala ta'kulu wa la tashrabu. Apabila kamu itu dengar Bilal, maka janganlah mu tu makan lagi dan minum lagi, suruh berhenti. Tu dia. Suruh apa? Suruh berhenti. Kalau gitu hadis ni hak kita dengar ni pia riwayat. Idza adzana Ibnu Ummil Maktum fakulu washrabu wa idza adzana Bilalun fala ta'kulu wa la tashrabu, pia yang meriwayat hadis ni iaitu Imam An-Nasa'i. Di mana? Di dalam kitab ini, iaitu di dalam kitab Al-Mujtaba Sunanin Nasa'i. Nampak tu Sunan An-Nasa'i. Hadis rakam berapa? Baru kita pakat buka tengok. Siapa dia ada tenaga, kita pakat buka tengok. Mari kita tengok hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Iaitu hadis rakam
640. Hadis rakam 640. Tu dia. Kata gano Imam An-Nasa'i kata gano, qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Ya'qub bin Ibrahim an Hushaymin qala anba'ana Mansur an Khubayb bin Abdurrahman an ammatihi Unaisah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu wa idza adzana Bilalun fala ta'kulu wa la tashrabu. Imam An-Nasa'i kata telah mengkhabar akan daku oleh Yaqub anak Ibrahim daripada Hushaim. Hushaim kata telah mengkhabar akan daku oleh guru aku Mansur. Mansur tu ambil daripada Khubayb anak Abdurrahman. Khubayb anak Abdurrahman ambil daripada bapa saudaranya Unaisah, ammatihi, mana ibu saudara dia. Tu. Qalat, kata ia Unaisah tu sebagai mak saudara lah bagi Khubayb. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda, apabila telah azan oleh ibnu Ummi Maktum, Abdullah tu lah, maka hendaklah mutu makan dan minum. Dan apabila mung dengar akan azan, apabila azan oleh Bilal, maka mung tu jangan makan dan jangan lagi minum, suruh berhenti. Suruh berhenti. Ini hadis. Maka ulama kata lafaz yang ada di dalam Sunan Nasa'i ni orang panggil lafaz yang maklub. Lafaz mana? Lafaz yang maklub. Kenapa? Kerana ada satu hadis lagi. Kerana ada satu hadis lagi, hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis rakam banyak mana? Tengok. Hadis rakam 922. 922. Buka tengok. Bagi mereka yang ada Sahih Bukhari itu tu, buka tengok. Nah, kita sebagai pelajar ni kena azam, kena niat di hati. Dalam maktabah kita, dalam rumah kita, sekurang-kurangnya kita kena ada ibu kita hadis yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ni dah tu dah. Tu kena ada dalam maktabah kita. Pelajar yang tak ada maktabah ni bukan pelajar. Bukan pelajar. Supaya dengan orang penega tak ada duit taruh langsung ni, ya bukanlah. Kita nak calon diri kita jadi orang sebagai pelajar, orang mengaji, orang menuntut ilmu. Sekurang-kurangnya kena ada maktabah kita. Kita kena hipungnya kitab-kitab para alim ulama kita yang dia itu tulis bagi kita. Kita kena ada. Taruh duit beli cari buku tak di dalam tempat maktabah kita. Tempat yang kita duduk murajaah kitab tu lah. Kena ada. Itu adalah perkara yang jadi kewajipan bagi kita. Jadi Imam Bukhari peroyak hadis di dalam kitab sahihnya. Kitabul Azan, babul azani qabla al-fajri. Akadnya suara azan sebelum daripada semaya subuh. Mana awal lah kalau kita kecek paktai kita ke? Azan awal, awal. Jadi hadis ni hadis rakam 922 tu daripada Sahih Bukhari tu Imam Bukhari kata gano. Imam Bukhari kata gano. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan molek berarti baik. Dia kata wa haddatsani Yusuf bin Isa al-Marwazi. Telah mengkhabar akan daku oleh guruku lah, nama Yusuf
Isa al-Marwazi. Qala haddatsana Fadl. Qala haddatsana Fadl. Qala haddatsana Fadl tu kata kan? Fadl kata qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar anil Qasim bin Muhammad an Aisyah. Berkatanya Fadl telah mengkhabar akan daku oleh Ubaidullah anak Umar daripada Qasim anak Muhammad daripada Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah sabda kata, inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummil maktum. Tu Nabi katakan, sesungguhnya Bilal itu dia mengazankan di waktu malam, makna sebelum daripada fajar. Maka hendaklah, hei umat aku, makan dan minumlah suhur tadi. Sehingga mana? Sehingga angkatnya azan oleh Abdullah ibnu Ummil Maktum. Tu jadi hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan hadis yang ada di dalam Sunan An-Nasa'i nampak belawai. Nampak belawai macam mana? Tengok nampak belawai macam mana, kita tengok ni hak ulama dak hajar mari nak kita rupa kata hadis makhluk pada mata tu macam mana. Nah, hadis makhluk pada rupa pada mata dia tu macam mana? Macam mana? Macam ni. Nak ayat kata hadis yang ada dalam Nasa'i, dia nak royak kata siapa yang yang azan awal, awal tu pia, belum pada subuh tu. Pia. Iaitu Abdullah ibnu Ummil Maktum. Nah, subuh tu Bilal. Hadis Sahih Bukhari royak kata Bilal itulah yang awal. Abdullah ibnu Ummil Maktum fajar, iaitu subuh. Yang tak boleh kita nak makan dah, tak boleh kita nak minum dah. Maka ulama kata i'timad para ulama gigatung di hadis Al-Bukhari. Yang keluar natijah kata yang awal tadi iaitu Bilal. Yang al-akad azan awal iaitu Bilal. Awal iaitu Bilal. Yang akhir iaitu subuh, tak boleh nak makan minum, iaitu Abdullah ibnu Ummil Maktum. Rupa lagu ni orang panggil maklub fil isnad. Maaf, maklub fil matni. Jadi tukar pada matan. Tukar pada matan. Itulah setengah daripada rupa maklub. Sebab tu kita kena pergi tengok baru puas hati. Nah, ulama hajar dah kita cara, cuma kita kena pergi tengok pula supaya puas hatinya ulama kita yang telah mengajarkan kepada kita. Ni masalah berat sikit lah. Kalau mengaji bahasa dia lah. Ya ada rekni, ada berat. Ya bukan duk suka sama. Tu tak. Tu apa yang kata nak menghasilkan ilmu pengetahuan. Nampak tu nah? Baik. Itu soalan yang ke-82 dan jawapannya. Heran hadis mula-mula tu Nasa'i riwayat rakam 940. Hadis yang kedua Bukhari riwayat rakam 922. Lepas tu pergi pelaga tengok. Ulama ayat cara tengok gini. Kita pergi tengoklah. Nampak ya supaya guru hajar kita tu lah. Ulama ya hajar ummah ni hajar gini. Supaya guru tempat dah hajar kita. Ya hajar kemudian klik di rumah buat gani lah. Orang panggil wajibatil manzili. Kalau bahasa saya panggil kanban. Tu. Ya suruh pergi buat di rumah. Maka kita kena pergi buat lah. Buat di atas dasar mana? Di atas dasar yang hajar tu. Bukan lain. Tu sebab tu lah orang apabila mengaji umpama tu dia dapatnya gapo nama terbuka akal cara mikir dia. Setengahnya mathil lil maklub fil matn. Tu cuba wari sikit mathil lil maklub fil matni. Yang ke-83 ni mathil lil maklub fis sanad. Dalam sanad.
Tu kita royak dah saning, tapi hak ni jadi pandok. Terkadang takut orang-orang hak mula-mula belajar ni tak faham. Apabila tak faham, kita usaha nak buat lagu mana orang faham, pasti kita kena pergi tengok misal-misal yang dibawa datang oleh para-para ulama kita, jadi jelas lagi, jadi banyak lagi. Misal tu kalau kau banyak, kau molek, tapi jangan lebih banyak daah lah, jadi jemur pula. Dia ada lebih daripada tiga tu, terik dah tu. Nampak? Tu. Ia kata qad yakunul qalb. Terkadang berlakunya apa nama maklub itu fil isnad, di dalam sanad. Fismin pada isim, fismi rawin au nisbihi. Iaitu berlaku pada nama rawi ataupun nisbah bagi rawi. Nasabihi, maaf, au nasabihi. Tu ataupun berlaku pada nasab dia. Apa nama? Nasab ni mana sandaran dia tu. Sandaran dia. Seumpama kata lagu mana? Yaqul Ka'b ibnu Murrah. Jadi tukar, jadi mana? Murrah ibnu Ka'b. Sebagaimana kita royak saat ni. Jadi tukar nama ngabako. Tukar nama ngabako kita kata, jadi gano apa kita ulek-lek. Tak apalah hak zaman kita kenal dia tu cerak dah, kata nama dia tu gapo, bako dia gapo. Dak gitu, duduk di mana, anak siapa kita tahu dah. Tetapi kalulah hak ulama tu tulis dalam kitab, ia tukar di antara baka dengan nama. Orang ngaji hadis ni daripada kalangan ulama hadis ni, ia nak ngajar ilmu kepada anak-anak dia ataupun pelajar-pelajar dia, nak periksakan rawi hak waris hadis tu, sore-sore tu pasti kena pergi cari seka-seka. Nah, kena pergi cari seka-seka mana sahuruf ke huruf. Nama bagi ulama tu. Nah, nama bagi ulama tu kena cari seka-seka huruf. Ni kalau mim dulu pergi cari di huruf mim. Kalau kaf dulu kena pergi cari di kaf. Kita tengok mari. Pakalaulah ya tukar nama orang kama dia seumpama zaman-zaman kita dan belum daripada kita penat. Tak ada ni nama ni. Murrah anak Ka'b tak ada. Carilah kau dalam hak terjemah rawi semua tak didapati. Nah, hak ni pun cari di dalam apa nama alat-alat dia tu dalam kitab ke, dalam apa nama lagi alat-alat dia, komputer ke apa, tak didapati. Awak apa? Kerana ia tukar. Maka ulama dulu belum daripada kita mari, seumpama Khatib Al-Baghdadi, dia buat satu bab. Kalau tukar ulama, dia tolong carinya nama gapo. Tu jadi jaksa dia kepada ini ummah tu banyaklah. Jaksa dia kepada ini ummah tu jadi banyak. Seumpama tukar Imam Malik tu lah. Imam Malik tukar juga, ya. Dia royak Imam Syafi'i royak. Di mana? Dalam kitab risalah dia. Tukar seorang sahabat nama Muawiyah anak Hakam. Imam Malik tukar nama, letak nama Amr ibn Hakam. Amr ibn Hakam ni Imam Syafi'i kata tak ada sahabat nama ni bin ni, tak ada. Dia nama Muawiyah bin Hakam. Bukan nama Amr bin Hakam. Ya tolong royak. Tolong wi pengingatan. Tolong wi tahu. Itulah apa yang kata ulama ni, ya sama-sama nak piping, sama-sama nak jaganya ilmu agama supaya nak wisapakan kepada kita. Nah, supaya nak wisapakan kepada kita, kita itu boleh wa amal, kita itu boleh waknya panduman di dalam hidupan kita. Tu dia. Itu salah satu daripada rupanya. Salah satu daripada rupa maklub dalam mata dan maklub dalam sanad. Soalan yang ke 82 dan soalan 83. Nampak tu dah? Tu jadi
Banyak dah lah. Satu rupa lagi. Rupa saning tu tukar sungguh, bukannya sengaja. Satu rupa lagi ulama sengaja. Macam mana ulama sengaja? Ulama nak coba. Tu. Ulama nak coba tukar sanak, tukarnya mata, nak coba tengok. Kata orang hak anak murid seorang ning hebat sungguh ke tak? Boleh ke tak? Ngaji boleh ke tak? Hanya nak cuba tengok. So umpama katanya para ulama, iaitu tokoh-tokoh ulama Baghdad yang ada zaman Imam Bukhari dulu, tak kala Bukhari mari di Baghdad, setengah ulama kata kisah ni tak sabit, tapi kisah ni masyhur lah. Kisah ni masyhur, tetapi masalah kisah ni kita tak ada nak iktimad di atasnya. Cuma kita nak mengiktidat, nak mengejakkan sahaja dengannya. Yang iktimad tu masalah matan dan masalah sanad yang kita telah menyata gida. Nampak tu tak? Jadi ahli Baghdad tadi itu, dia belum daripada Bukhari nak mari ni, dia dengar dah lah kata Bukhari ni hebat dalam masalah hadis. Nampak tu tak? Bukhari ni hebat dalam masalah hadis. Dan bijak, tak ada siapa boleh mengatasi dia. Hingga katanya ulama, lemuh orang perempuan nak beranak seumpama Bukhari. Maka ulama ni buat siap sedia. Nak tengok, periksa, tengok kata Bukhari ni macam mana ilmu dia, hak dia orang duk masyhur sangat. Kata dia ni hebat dalam masalah hadis. Nah, hebat setara mana? Dia tukar sanad. Tukar sanad hak yang pertama jadi yang ke-10, yang ke-10 jadi yang ke-9, yang ke-9 jadi ke-8. Kata gilah. Tukar apa? Tukar sanad. Tukarnya sanad-sanad dan tukar mata-mata. Hak mata duk dulu tak lihat belakang, hak tengah tak di akhir, hak akhir tak lihat depan. Jadi kucalan habis ya. Menunggu hak asal tu ada lah. Nampak tu tak? Menunggu hak asal tu ada, kata ada. Nampak nah? Ada. Tetapi kosaknya ulama Baghdad nak periksa Bukhari tengok. Kata setara mana? Waknya mana hadis? Kata ulama, iaitu 100 hadis. Oh, 100 hadis ni bukan sikit lah. 100 hadis semua wak mari. Apabila gitu, Bukhari mari masuk di dalam negeri Baghdad, disanjungkan oleh ulama zaman tu lah. Sebab kedatangan Imam Bukhari kepada negeri Baghdad tu mari duk kecek, makan, minum sampai jadi rehat tu lah. Mana kata rehat dah lah Bukhari tu, jadi segar dah lah. Pasal dia orang mari mula-mula takkan nak tanya selalu, kan nak periksa selalu. Yang mari dengan penat dia perjalanan ni zaman dulu tak serupa dengan zaman kita zaman lon ni. Zaman dulu gak dengan panas, dengan kabut, dengan hujan, dengan angin, ya tak serupa dengan duk dalam aircon dak lah, tak ada duk dalam air dak lah. Nampak tak? Tu. Lalu Imam Bukhari pun setelah daripada dia persihat molek, segar molek, ulama Baghdad waktu baik lah. Surat hadis ni lah mai nak tanya sikit, mari dengan rupa nak tanya. Mari dengan rupa kan? Mari dengan rupa nak tanya Imam Bukhari. Macam mana ni wahai Imam Bukhari? Hadis yang kami di Baghdad ni duk mengaji dan mengajar kepada umat ni macam mana hadis ni? Bahasa dia lah kena susuk ucur lah apabila niat kosak nak periksa ni. Supaya kita buat soalan kepada anak murid tu kan. Kita tahu kata hak mana jawab hak kena tu. Pak kenapa kita wari jawab hak tak kena? Ataukah kita tipu anak murid kita? Tak dinamakan tipu apalah tu. Kosak kita untuk nak periksa. Nak periksa kata anak murid kita mengaji boleh sungguh ke tak? Hak kita dak mengajar dia tu ya faham sungguh ke tak? Kan macam mana? Gitu.
Lalu waktu Bukhari kata, mana nak tengok sikit apa yang dikatakan oleh tok-tok guru ni. Orang pun Allah. Ni kita ambil tengok, wahai imam, tengok lagu mana ni, sanad ni macam mana, hadis ni macam mana. Pada Imam Bukhari. Imam Bukhari pun balik tengok. Oh, gini. Tak. Orang ning-ning, dalam sanad pertama, orang ning-ning daripada jalan ni. Dia yang ke-8 ni bukan yang dok yang pertama. Kamar dia sudah kuasa sanad. Mata hak dalam matan ni ayat dok sini. Perkataan ni dok sini. Dok di tengah. Perkataan hak akhir ni dok di awal. Perkataan hak awal ni metak di akhir. Sampaikan 100 hadis tak ada salah walaupun satu hadis, satu sanad, satu tempat Bukhari riwayat. Barulah tokoh-tokoh apa nama ni, alim ulama di Baghdad tadi tu dia terima. Dia gapo? Dia terima. Dan aku kealiman Imam Bukhari. Oh. Kata Bukhari ni hebat sungguh. Bukhari ni ulama sungguh. Bukan sebagaimana demo dok dakwa dak. Itu dia. Terkadang kita dengar orang kata hebat gitu, hebat gini, hebat gitu, hebat gini. Apabila kita jumpa ya hebat sungguh. Seumpama Bukhari ni. Ada di sana kita dengar kata ya hebat gitu, hebat gini, hebat gitu, hebat gini. Pada apabila kita jumpa sungguh tak sebagaimana kita dengar pun ada. Tapi hak kita nak tak ada nak situ. Nak dikata Bukhari ni hebat sungguh. Itu salah satu daripada rupa makhluk nak buat periksa. Daripada tu itu kisahlah mereka yang jalan di atas kata kisah tu sahih dan sabit. Mari duk ambil buat coba-coba tu. Tak apa. Tak ada masalah. Orang panggil kata tiru perbuatan saja. Bukan hujah. Kerana hujah ni qala Allah qala Rasul alaihi salatu wassalam. Hak tu ya. Tu hujah. Lepas tu apa hak ijma'? Para a'immah mujtahidin di atas hukum selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qiyasus sahih dan sebagainya. Tu sebagai tepat hujah kita nak gantung. Ada pun hak ni kita nak i'tidad, nak gagah dengan dia. Nak kata ada orang pernah buat lagu ni di kalangan para ulama hadis, maka kita tak aku nak buat katik. Tak apa. Sebab apa? Sebab boleh kita tiru ambil cara mereka itu. Nampak? Dalam masalah nak jaganya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu tak? Tu rupa salah satu daripada rupa tukarnya sanad, tukarnya matan dengan qasak nak imtihan, nak periksa. Nak qasak, nak periksa. Ni kalau kita nak pergi tengok, pergi tengoklah ulama kata di dalam apa nama tu Tarikh Baghdad. Tarikh apa? Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad bagi siapa? Bagi Imam Khatib Al-Baghdadi. Imam Khatib Al-Baghdadi. Tu dia. Dan ini salah satu daripada buku lah, salah satu daripada kitab, terutamanya kita sebagai pelajar ini kena adalah kitab sakut paut dengan hadis makhluk. Kitab sakut paut dengan hadis apa? Hadis makhluk. Kita ngaji dah. Lepas tu kita nak panjang pula tu kita dah lah. Supaya kita ngaji sekolah kita nak boleh banyak lagi kita dah lah kena pergi jalan pulaknya. Hak ngaji banyak tu Ngaji ni sebagai anak kunci. Kita nak pergi bukakan pintu-pintu hak lain-lain lagi itu atas kita lah rajin. Atas kita lah sungguh. Atas kita lah hemah tinggi setara mana. Tu. Ambil satu kitab daripada Khatib Al-Baghdadi yang ulama kita tulis riwayat taruh ni, dia kata nama kitab Rafi'ul Irtiyab fil Maqlub minal asma'i wal alqab. Rafi'ul Irtiyab fil Maqlubi minal asma'i wal alqab.
bagi Khatib Al-Baghdadi. Bagi Khatib Al-Baghdadi. Maka hadis maklub ni duk di dalam bahagian hadis dhaif. Nampak tu tak? Hadis maklub ni orang panggil kata duk dalam bahagian hadis mana? Hadis dhaif. Sebab apa? Sebab orang royak tak teguh dalam masalah. Tu nama orang pun tukar, mata hadis pun tukar, makna kata tak teguh dalam masalah royak. Tu. Heran tu. Tu tak pandai nak jaga. Sebab apa tak pandai nak jaga? Kerana kelemahan yang ada di dalam diri seseorang rawi itu. Sebab itulah hadis itu menepati hadis yang lemah. Nampak tak? Hadis yang lemah. Baik. Sudah. Tu soalan yang ke 83. Kita nak tengok pula soalan 84. Soalan 84. Hal yajuzul amalu bil hadithil dhaif fi fadailil a'mal? Adakah harus kita itu beramal dengan hadis dhaif pada masalah fadailil a'mal? Fadail a'mal, kalimah fadail, kelebihan, jamak dia fadilah itulah. Fadilah tu. Mana kelebihan. Kelebihan ni makna gano? Ganjaran itulah. Tu ganjaran. Kelebihan bagi amalan. Jadi seolah kata dua kalimah. Supaya kita ngaji kalimah usul fiqh itulah. Usulul fiqhi. Kalimah usul ulama bahas suku. Al-fiqhi ulama bahas suku. Tak itu? Juga di sini fadail. Kelebihan. Al-a'mal, amalan. Jadi kelebihan amalan. Orang tanya kata adakah harus kita beramal dengan hadis dhaif pada masalah kelebihan amalan. Kita nak faham dulu gapo kelebihan amalan. Kelebihan amalan iaitu ganjaran yang kita beramal dengan satu perkara. Jadi amalan tadi itu, hak kita nak beramal itu, ulama istidlal ambil dalil daripada dua saja. Yang pertama dalil sahih, yang kedua dalil hasan. Sama ada masalah baca Quran, masalah berzikir, masalah kita sedekah, masalah kita semaya, masalah kita puasa, masalah kita haji, kata dia. Semua terpanggil amalan belaka. Nak syarat kita buat tadi, pasti kena adanya dalil yang sahih, yang hasan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada dia. Maka apabila misal kata kita ni boleh dah. Kata sunat kita baca surah Kahfi di dalam hari Jumaat. Nak boleh kata sunat kita bacanya surah Kahfi di dalam hari Jumaat tu nak boleh kata sunat tu, pasti kena ada dalil daripada syarak. Dalil tu duk darajat hasan ataupun sahih. Faham tu? Tu. Kemudian fadilah. Nak ayat fadilah. Fadilah orang baca surah Kahfi di dalam hari Jumaat tu gapo ya boleh? Boleh ganjaran gapo? Mari satu hadis kata Allah Ta'ala mencerahkan diri dia, makna Tuhan tambah cahaya kepada diri dia di antara dua Jumaat. Maka itu panggil ganjaran. Rupa lagu tu itu panggil fadail. Nampak tu? Orang panggil fadail. Bukannya dok gantung di hadis dhaif untuk nak menyabitkan hukum tu. Semaya tu wajib nah, semaya ni sunat nah. Tak gantung di hadis hak dhaif nah, gantung di hadis sahih dan hasan. Tetapi selepas daripada kata aku semaya duha dah. Semaya duha tu hukum dalam agama kita sunat. Lepas tu gapo ganjaran orang yang jaga semaya duha?
datang satu hadis lain orang kata orang jaga semaya duha orang ni tak sakit demam ke misal kata. Datang hadis dhaif orang kata orang semaya duha ni ia akan jadi muda ke masalah. Nah, datangnya hadis dhaif royak kata orang yang semaya duha ni rezeki yang murah kan. Tu panggil kata fadail tu. Itu panggil fadilat. Yang kesal tu baik daripada mana? Kesal tu baik daripada daripada diri semaya duha. Yang ulama istidlal daripada hadis sahih, ambil dalil pada hadis sahih dan hadis hasan nak mensyaratkan diri semaya ni. Faham lagi? Masalah. Nampak tu tak? Tu. Maka di diri fadilat tu. Fadilat kelebihan hak kita buat tu. Jangan silap kacing ni nah. Kalau silap kacing dia ambil hadis dhaif ni, dia buat tepat istidlal. Hantu tak. Nak keluar hukum wajib ke sunat gantung di hadis dhaif. Janganlah tu. Tak kena lagu tu. Ni soalan mai kata, adakah harus beramal dengan hadis dhaif pada masalah kelebihan amalan? Herat tu. Misal lagi takut tak faham. So umpama masalah az-zikr, zikir. Zikir ke apa? Zikir pagi dan petang. Bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Suruh zikir pagi dan petang. Jangan kita jadikan diri kita daripada orang yang lalai. Baik. Boleh dah daripada hadis sahih ataupun hadis hasan. Isbat royak kata di sana ada di pagi, di petang ada zikir yang tertentu. Nampak tak tu? Ada zikir yang tertentu untuk nak mensyaratkan amalan ini bui orang Islam kita buat kerja. Baik. Lepas daripada tu tiba-tiba datang hadis-hadis yang lain-lain mai royak tak orang yang melazimi zikir pagi petang lagu ni dia tak nyanyuk masalah. Dia tak terlupa mudah. Nah, dia tidaknya masuk di dalam orang yang lalai ke masalah. Kelebihan di atas amalan hak dapat daripada hadis sahih ataupun hadis hasan hak kita buat amal saat ni. Maka kalau hadis tu hadis dhaif pada masalah amalan, pendapat Syekh Mustafa ni macam mana? Jumhur ulama, Syekh Mustafa ada pendapat ya. Setengah daripada ulama jelas dengan dia. Tapi hak jumhur ulama hamba nak royak ni, makna kata harus kita buat ambil hadis-hadis dhaif, mari nak menggemalkan, nak menggalakkan, nak semangatkan amalan-amalan yang kita buat tadi. Nampak tu tak? Nak gamak, nak gemar, nak galak, nak jadi gembira, nak jadi seolah kata berajing. Sekadar mana? Hadis dhaif. Dhaif hak mana? Dhaif kuat tak? Maudhu' tak leh. Ijma' ulama kata tak leh. Nah, ijma' ulama kata nak ambil hadis maudhu' buat fadilat tak boleh. Tetapi ada lagi orang yang menyalahi ijma'. Wa ilmu sekelai, wa ilmu tak tahu. Nampak tu dak wa ilmu sekelai, wa ilmu tak tahu. Hak tu nak buat kana? Hak tu nak buat kana? Baik. Itu nak kita faham. Nampak tu bab fadail tu faham dah tu nah. Bukan makna kata dia ambil hadis dhaif nak menyabitkan amalan. Amalan buat lagu ni sebab apa? Sebab ada hadis ni duduk darjat mana? Dhaif. Nak buat asah tak boleh buatlah tu nah. Nak misal mudah-mudah lagi nah, takut-takut jadi tak jelas lagi. Kita duk cari kayu nak buat hulu cok. Kita nak pilih kayu umpama mana? Ataupun hulu parai, hulu bajak, nak cari kayu umpama mana? Kita kata lah ni tak nak cari kayu dah dalam hutan, kita pergi beli di pasar, di kedai ke, sudah. Baik, kalau gitu nak beli hak umpama mana? Tanya gitu pula. Kalau saya cari, kita pergi beli, nak beli rupa, sifat macam mana? Kena beli hak kukuh lah. Dialah tu. Kena beli hak kukuh lah. Hak kukuh, hak gagah. Hak tak pahu. Hak tak rapuh. Dialah ya. Kayu tu. Apa pak cik kena beli lagu tu? Kalau beli hak rapuh-rapuh. Kalau beli hak rapuh, kalau hak beli tak kukuhnya makan kaki kita lah mata cok tu.
Ataupun parai kenalah tubuh kita. Kalau kita nak catah pokok-pokok kayu, ya kena pakai rai, dia kata. Kena pakai kekuatan. Sebab tu kena cari kayu-kayu yang kukuh. Tu dia. Soal jawab betul. Maka kita kata, demikian itu juga dalam masalah kita nak buat amal ibadat, kena gantung di hadis sahih ataupun hadis hasan yang kukuh. Kalau tidak, nescaya makan diri. Jadi rengka nyanyilah diri kita. Jangan ada orang rajin lebih daripada orang suruh. Murih dia orang. Kalau rajin lebih daripada orang suruh ni, orang murih. Nampak tak? Kita jadi anak kali, masuk duk kerja di dalam kerja apa-apa kata kerja sekadar orang suruh ya nah. Orang tak suruh jangan. Kerja basuh masalah. Kita basuh habis kain baju. Hak toke-toke kita basuh habis, aja tak suruh pun kita basuh ambil dalam lemari dia habis. Murah dia. Tak boleh lagu tu. Nampak tu tak? Sebab tu nak faham kata masalah nak gantung, pasti gantung di hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun masalah nak kelebihan, boleh ulama tasamuh, lega beramal dengan hadis-hadis. Bukan beramal makna kata ambil hadis-hadis dhaif tadi itu dhaif, bukan teruk nah. Mari untuk nak menggemakan, nak galakkan, nak menggembirakan amalan yang kita nak buat kerja, tak apa. Itu ra'yu jumhur. Adapun ra'yu Syekh ni, dia kata nara annahu la yajuzul amalu bid-dhaif. Dia kata kami pendapat bahawasanya kami tak mengharuskan beramal dengan hadis dhaif. Sisi pendapat Syekh jalan lagu ni. Tak apalah ada ulama hak jalan lagu ni. Tapi kalau kita tak mau nak jalan lagu ni, nak jalan mengikut pendapat jumhur ulama, tak ada masalah. Nampak tu tak? Di sini kita buka. Nampak tu tak? Tapi jangan silap kacing tu. Silap kacing macam mana? Makna kata menjadikan hadis dhaif sebagai asas. Tak, bukan hak tu. Jadikan hadis hak sahih ataupun hasan itu sebagai asas. Untuk nak mensyaratkan amal ibadat, pasti hadis sahih ataupun hasan. Nak menggemarkan amal ibadat, boleh ulama Bukawi kata hadis dhaif tu tak apa. Duk situ. Nampak tu tak? Tapi kalau dhaif jiddan, hadis munkar, hadis syaz, hadis maudhu', tak boleh. Dengan ittifaq ulama. Nampak tu dah ittifaq ulama. Sebab tu kita jangan buat mudah. Tak apa hadis ulama kata bab fadail tak apa. Bab fadail tak apa, ya ambil hadis dhaif itu buat sebagai nak mensyaratkan moga yang jadi perkara amal ibadat tu. Bukan ganjaran ibadat, nak merupa, nak apa yang kata nak mensyaratkan amal ibadat satu mana-mana dengan hadis yang dhaif ataupun hadis dhaif jiddah. Ni tak kena. Lagu tu tak kena lagu tu. Nampak tu tak? Ni tak ada ulama kecil lagu tu tak boleh. Ada. Hingga Ibnu Hajar rahimahullahu taala tak kala dia duk bayan tentang fadail fadlil apa nama ni Syahril Rajab tadi itu, dia apa royak syarat kita nak beramal dengan hadis yang dhaif. Syarat. Bukan mana tahu belah tak apa, dhaif pun tak apa. Sebenarnya bukan dhaif, dhaif jiddah masalah. Ni perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Nampak tu tak? Ni perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Jangan buat mudah nah masalah ni. Sebab masalah hadis ni masalah yang kita ni takutnya masuk dalam hadis Nabi SAW kata man kadzaba alayya muta'ammidan. Sebab hadis dhaif jiddan ni ulama tak. Baru hadis dhaif ni ulama kata jangan i'tikad kata ya sahabat pada Nabi. Tu. Tak boleh i'tikad dah. Tu syarat ulama tak. Apa atas lagi hadis-hadis pelesu, hadis tak tamai danu. Ni teruk lagi. Nampak tu tak? Tu teruk lagi. Wa man idda'a at-tafarruqa fa alaihi burhan. Siapa dia dakwa kata ada perbezaan, maka di atas orang tu bawa keterangan mari. Gapo Syekh nak ayat? Syekh nak ayat kata aku nak jalan kata aku nak ambil pendapat hadis dhaif walaupun bab fadail amal aku tak
mau nak beramal. Nampak tu tak? Ada pun mereka yang nak beramal, Syekh Wari, dia tak syarat apa nama ni. Boleh kita nak turut satu pendapat lagi, tak ada apa. Nampak tu tak? Majlis kita ni tak ada nak jadi paksa. Benda apabila ada perselisihan di kalangan ulama hak muktabar, kita buka. Nampak tu tak? Hak ada dalam senarai. Hak tak ada, kita tak sih. Hak tak ada, maaf, kita tak sih. Bukan manhaj kita. Nampak tu tak? Demo nak buat lagi. Hak Tuhan demo. Cara ambil dengan Tuhan. Tetapi, jalan ni hak kita nak jalan, nak amal ibadat, benda hak ada, sabit. Daripada hadis sahih ataupun hadis hasan. Dan perkara-perkara yang diijma' oleh para ulama kata perkara ni ada, tak apa. Kalau perkara tu tak ada ijma', kata ada, Quran hadis pun tak ada, orang yang kata ada, tak ada. Kita tak buat amal hak tu. Dan kita nak syarah, kata benda tu bukan syarak. Nampak tu tak? Ni tak boleh nak jadi ganggu masalah lah. Sebab kata, kita tak dia kata nak jalan macam mana dasar kita. Tu tak? Tu dia. Habis itu. Itu soalan yang ke 84. Ni soalan 85. Ala ayyi syai'in, di atas apakah yuhmal, ditanggung, qaulu Ahmad, pendapat Imam Ahmad, wabni Mahdi, yakni Abdurrahman ibni Mahdi, wabni al-Mubarak, yakni Abdullah ibni al-Mubarak. Jadi 3 tokoh ulama, Imam Ahmad ibni Hanbal, Imam Abdurrahman ibni Mahdi, Imam Abdullah ibnul Mubarak. Tiga tokoh. Gapo kita nak tanggung? Dia kata idza rawaina fil halal wal haram shaddadna wa idza rawaina fil fadaili wa nahwiha tasahalna. Tokoh tiga orang ni kecek ini pendapat. Ini perkataan. Kecek perkataan apa? Dia kata gini. Ia kata apabila telah meriwayat akan daku tentang masalah halal wal haram, mana nak ayat tak benar ni halal ataupun nak ayat tak benar ni haram, syaddadna, kami kejak sungguh syarat. Kami kejak sungguh syarat. Tak ada kata buka-buka, tak, kejakkan syarat. Nampak tu tak? Kami kejakkan syarat dengan cara mana kata tak buka lah kita kecek mana. Nah, kejakkan syarat tak buka. Gagahkan. Syarat tu payah nak lepas hadis sosok nak kata sahih tak sahih tu. Nak kata hasan tak hasan tu. Bukan mudah. Tu nak kita faham. Walaupun zaman ni kita tahu kata ulama tak ada kecek lagi hadis hasan. Dia kecek sahih dengan dhaif ya. Duk mari timur dengan cara jelas-jelas bagaimana kita mengaji beberapa perjumpaan kita. Hadis hasan tu iaitu hadis yang diangkatkan mustalah tu oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Baik. Lalu wa idza rawaina fil fadail, dan apabila kami meriwayatkan hadis-hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan-kelebihan amalan. Pada gitu, buat beza dah di antara amalan dengan diri kelebihan tu. Kalau kita tak boleh nak buat beza sini, makna kata kita tak faham lah, kita ngaji tak faham. Boleh jadi ambil syarah pun tak faham juga. Tak, saya ada usaha nak faham. Beza di antara diri amalan dengan kelebihan amalan hak kita buat tu. Ya benda lain-lain kata. Nampak tu tak? Benda lain-lain. Diri tu dirilah. Diri tu tubuh. Pakaian tu suku. Nampak tu tak? Pakaian tu penghiasan. Kalau nak nampak mudah. Tu gitu. Benda lain-lain. Supaya baju ni. Ya bukan diri kita. Ya baju. Diri kita ni. Diri kita jasad ni. Nampak tu tak? Ya gitu. Diri amalan tu pasti kena gantung di hadis yang sabit. Sebab tu syaddadna. Kami iaitu kejakkan syarat. Apa? Kena kejar. Kerana kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Hak Tuhan suruh dah, Rasul buat, contoh mari. Hak Tuhan suruh, contoh dah. Contoh, wa emo suruh daripada dia. Wa emo izin daripada dia. Wa emo aku daripada diri dia. Wa emo contoh taala daripada diri dia. Depan ni. Supaya kita puasa Asyura baru ni ke. Tasyu'a tu Nabi SAW tak ada puasa. Tapi aku dia ada. Kita puasa. Nampak tu tak? Contoh hari 10 tu ya.
Tapi hari 9 tu aku yang ada. Kalau aku tahun depan ada lagi nyawa, aku nak puasa. Mana aku? Dalam tu mengandungi akuan dan suruh dah tu. Sebab tu ulama ambil waktu hari 9 kena puasa juga. Kenapa Nabi wakri? Sebab nak menyalahi orang hak tak beriman di kalangan Yahud. Ini nak wipah. Nampak tu tak? Dan apabila kami meriwayatkan pada masalah kelebihan amalan dan umpamanya tasahalna. Mana kata tak apa bak fadail amal, bak nak janguk kita buka sikit tu dia. Apakah maksud hak Imam Ahmad, Imam Abdul Rahman ibn Mahdi, Imam Abdullah ibnul Mubarak kecek? Mari kita tengok jawab. Jawab, hamalahu ba'du ahli al-ilm ala al-hadith al-hasan. Menanggungkan akan ini pendapat oleh setengah daripada ahli ilm. Syekh ada amanah. Orang kata setengah ulama. Mana kata setengah ulama lagi tak ada tanggunglah ni. Tanggung kata ba' fadail amal walaupun dhaif sikit pun tak apa. Nampak tu tak? Sebab Syekh yang nak jalan mengikut hak kata hadis dhaif. Kami tak mau juga nak beramal tentang masalah fadail amal. Tak apalah, itu pendapat hak Syekh alal aini wal ras. Tapi kita nak turut pendapat jumhur ulama kata boleh kita nak pakainya hadis dhaif tak jadi teruk, bukan dhaif jiddah, tentang masalah kelebihan amalan. Nampak tu tak? Menanggung akan dia oleh setengah daripada alim ulama kita di atas hadis hasan allazi lam yasil ila darajatis sihhah. Hadis hasan tu memang tak sampai darjah hadis sahih. Ya duk tengah tu. Fa inna at-tafriqa baina as-sahih wal hasan lam yakun. Kerana bahawasanya hadis sahih, perbezaan di antara hadis sahih dan hadis hasan tidak berlaku fi asrihim, tidak berlaku pada masa mereka. Tidak berlaku di sini. Ulama sepihak lagi jawab tak berlaku sebagai istilah, tapi faham cakap tu dah ada dah. Tapi istilah mari nak besar-besaran ni Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni dia anak murid Imam Bukhari. Pas Imam Bukhari kenal lagu mana dengan Imam Ahmad, anak murid dia. Mana tali tulah tu. Makna ada khilaf tadi tu bukan khilaf lapisan kita lah, lapisan atas tu. Tu. Bal kana aktsarul mutaqaddimin la yasiful haditha illa bis-sihhati aw ad-dha'fi faqat. Mana bahkan adalah kebanyakan ulama mutaqaddimin. Ulama dalam hadis ni ada dua. Ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Ada dua. Maka cara pembagian hadis mutaqaddimin ya ada cara dia. Hak pembagian mutaakhirin ya ada cara dia, tapi maksud tu nak pergi kepada jaga hadis Nabi daripada kerusakan, daripada kedustaan, daripada penyelewengan supaya cuma perjalanan tu ya. Perjalanan. Nampak dah tu? Hak ni sungguh di antara mutaqaddimin dan mutaakhirin, hak ni sungguh ya sepakat pada ghayah. Bukan mana kata orang Ahmadiyah dengan orang hak dulu tentang masalah pegangnya, hak ni hadak kau ni, hak ni hadak kau ni, hak tu lain. Nampak tu dah? Hak tu lain. Tidak mensifatkan hadis-hadis malaikat wa hadis tu kata hadis sahih, ataupun kata hadis tu hadis dhaif. Hadis dhaif lah saja. Hadis hasan tu tak ada timbul lagi. Syekh tanggung ikut tu. Setengah ulama ya jalan lagi gini. Tak apa. Nampak tu tak? Tak ada masalah. Kalau nak jalan lagu ni pun tak ada masalah. Tetapi majlis hamba ni dan diri hamba nak jalan adinullah biha, makna kata kita jalan kata bab fadail amal, kalau lah dhaif sikit kita boleh ambil. Nampak tu tak? Kalau dhaif sikit lah kita boleh ambil. Mana tahu main lagu mana untuk guru dhaif sikit tak sikit. Ulama nanti royak lah. Radak-radak mana lapisan mana royak. Lapisan apa nama Tirmizi, lapisan Abu Daud, lapisan Abdul Rahman ibn Mahdi, lapisan tu ada royak apa? Nampak dah tu? Tu dan hak bawah-bawah ni, belakang-belakang ni Al-Iraqi, Taqiyuddin Iraqi, dan apa nama lagi Imam Ibn Hajar Asqalani, Ibnu Mulaqin,
Nah, Ibnu apa nama Badruddin Al-Aini, Baghawi, Nawawi kata gi ya. Di tokoh-tokoh ulama tu hak banyak-banyak lagi tu. Duk wayak lagi. Bah nak cari lagu mana? Kena mengaji lah, jangan dak tanya banyak sangat. Apa? Tu. Ngaji. Ni gaduh nak jakoh jauh tapi kita tak ada bergerak. Tak gerak jugalah ni. Jakoh nampak nak jakoh jauh tu. Tapi dia tak segerak di awal lagi. Payah kena gerak nak. Gerak. Gih ngaji. Tak apa, insya-Allah Taala lah barulah hasil. Tak gitu. Tengok sikit lagi. Boleh 10 minit lagi insya-Allah. Ma syurutu 80 ni tu dah. Ma syurutul amal bil hadits dhaif 'inda man ya'mal bihi. Man ya'malu bihi. Sebab tu Syekh ada amanah. Ya aku nak jalan lagu ni, jangan dak murih ya. Hak aku nak jalan lagu ni, ada juga ulama hak jalan lagu tu. Demo apa jangan murih. Amba nak jalan lagu ni sebab ada juga ulama hak jalan lagu ni tapi bil adillah lah. Hak ni khilaf bin khilaf apa ni? Khilaf tanawwu'. Gapo khilaf tanawwu'? Khilaf boleh duduk sekali. Bukan siapa akan masuk dalam masalah tambah urusan agama ke memunuh agama ke dak. Masalah cuma kita nak pakai jaga. Kata ulama hak kata tak saya amal hadis dhaif walaupun fadil amal. Padahal hak sahih dengan hasan tu pun kita nak amal tak habis dah. Ada. Sungguh lagu tu. Hak ni kata tak apa Kita nak biasa kata takut jadi demo jemu sangat, nak rajing sikit. Bukan siapa akan mau dok. Hak nu posnya. Nah, apabila hak tu wi alasih hak ni posnya, hak tu posnya, tak apa lagi. Sebab tu ulama nakal mari dua-dua. Pas syarat lagu mana kalau nak beramal dengan hadis dhaif? Beramal pada masalah apa ni? Masalah fadail amal nah. Bukan masalah tasyri'. Bukan masalah nak mensyaratkan ibadat tu, ingat molek tu. Masalah syarat ibadat, nak menentu kata ibadat ni ada dalam agama kita, pasti kena hadis sahih ataupun hasan. Nampak tu nah, kena faham molek tu masalah tu. Ni kita ngaji dah mustalah ni. Pas semua ulama yang kecil lah ni, dia tak lari dah. Nampak tu dah? Sebab apa yang kita belajar ni, petik ambil daripada kitab-kitab alim ulama kita hak muktabar. Cuma ambil sebagai nak buat ngaji asas dulu. Soalan jawab. Jadi rasa gagah sikit. Tu. Kalau sedaging selalu tu. Ya jadi lah terkadang jadi wasa kata jemu ke malah ke tak gitu ya ada lah orang kita ni ya kata ma syurutul amali bil hadis dhaif 'inda man ya'malu bihi. Apakah syarat wahai tok guru kita nak amal dengan hadis-hadis dhaif ni? Dhaif apa ni? Dhaif sikit. Nampak tak? Dhaif sikit. Lagu mana dhaif sikit tak faham ni nak raya. So umpama kita boleh wah dia buruk sikit sulah buruk sikit tu kita buai lah tu baik hak lain kita boleh lah buat guna gitu sikit ya kita kena misal pada tengok orang hak tanya tu kita tengok suluh dia orang pangkat ni kita misal kadar tu nampak tu tak sikit lagu mana sikit pergi ambil ukur hak erak hak mana tak faham. Tu cara awak misal tak faham nampak tu dah. Pada pasir sikit, pasir lagu mana. Ya tak nampak. Nampak? Ya kena ambil hada dekat dengan dia. Itu pada masalah amsal kita nak takribkan faham. Misal-misal ni untuk nak mendekatkan faham ni. Apabila ia faham hak mana dekat sekali dengan dia. Sebab tu kita tengok oleh hadis amsal, Nabi apabila kecek dengan Arabi, ya misal dengan kambing, dengan unta. Nah, dengan apa nama lagi, dengan kibah dia, dengan tu. Ya misal lagu tu. Supaya apa? Supaya nak mendekatkan diri dia tu dengan perkara yang dia biasa. Kalau bahasa saya panggil kunkai. Tu faham tu dah. Tu cara kita nak misal kepada ummah. Baru jadi guru, baru jadi apa nama apa yang kata orang yang dapatnya, tunjuk ajarnya ummah. Nampak tu tak? Jawab soalan 80 ni tu. Lidzalika syurutun wada'uha. Dengan sebab dimakan itulah bagi dimakan itu makan mana? Dimakan kata syarat nak beramal dengan hadis-hadis dhaif tu. Ada beberapa syarat yang meletakkan dia oleh ulama. Salah satu hak ulama tak ni, hak Imam Ibnu Hajar nakal mari dalam kitab tu.
Kitab apa? Iaitu kitab Bab Fadail Rajab. Kitab Fadail Rajab tadi itu kitab kecil lah. Lebih kurang ni je. Hamba tak ada wari dak. Duk mana saning je kitab. Nah, kitab dia kecil. Tetapi Ibn Hajar tak syarat. Lepas tu Imam Ibn Hajar ambil lah, ambil pada ulama atas pada dia. Ambil atas lagi. Nampak tu tak? Tu dia. Yang pertama, ayyakunal hadithu, tengok molek nah, ayyakunal hadithu fil qasasi wal mawa'idhi aw fadailil a'mal. Tu dia. Mula-mula sekali syarat kita nak beramal dengan hadis dhaif. Hadis ni kita nak cara gapo? Ulama kata bahawa adalah hadis tu ia duk cara masalah kisah. Kisah lagu mana? Seumpama kisah Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf, kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, kisah Nabi Adam dengan Tok Hawa dia. Tu panggil kisah. Kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, tu panggil kisah. Kisah burung hudhud dalam Quran, itu panggil kisah. Nampak tu tak? Tu nak kata hadis tu cara masalah kisah. Ataupun mawaiz. Gapo makna mawaiz? Yakni perkara yang nak peringatan kepada manusia. Hadis duk cara masalah. Jangan duk ingat kata mu nak hidup lah dunia ni lama dah mu pun kena mati, ingat mati ratik. Ingat mati tu apa panggil mawaiz, nak mengingat. Nak mengingat ahli akhirat. Hadis duk cara masalah ingat hari akhirat, pada mahsyar lagu mana, titi sirat lagu mana. Ala kubur macam mana, soal mungkar nakir lagu mana, itu panggil mawaiz. Nak menghidupkan hati itu. Hak je duk karak tu nak hidup, itu panggil mawaiz. Maka hadis kalau kecek maudhu' umpama tu kalau dhaif tak apa. Boleh kita mari dua ambil. Tapi syarat riwayatlah kepada umat hadis ni ada fihi maqal. Kecek gitu tak apa dah. Kalau tak riwayat atas hadis ni dhaif ni, saya kecek lagu tu kata fihi maqal, ada perbincangan ulama hadis ni. Lebih molek dengan perkataan tu. Nampak tu tak? Tu takut setengah-setengah orang awal lah ni dia cidik juga. Hadis dhaif. Kita dengar hadis dhaif untuk guru tu royak kata tak kena beramal. Jadi kok lain pula kata fihi maqal, ada perbincangan ulama. Tak apa? Jadi tak siapa. Payah juga nak mengajar orang ni, ya Allah. Ada ikhwah kita daripada negara Malaysia. Dia kata, amba mengajar Sahih Bukhari. Amba mengajar Sahih Bukhari, dia pergi beli Sahih Bukhari hak orang balik siap dah. Kita terjemah tak serupa dengan hak apa nama hak dia baca hak ni, hak terjemah di tepi ni. Dia kata dia tegah kita. Kerana terjemah tak serupa gini. Orang nak jadi guru, dia ada kawaid dalam masalah nak terjemah, masalah nak gapo. Lagu mana hak terjemah hak demo tu? Terjemah tak kena lagu tu, tak kena lagu mana dia kata ada dalam kitab. Kalau tak kena tak boleh jual lah kitab ni. Tu dia, tak ada apa. Tu nak ayat kata orang lah ni jangan main. Tu cara apa nama orang main kata kita nak jadi guru tu ya kena siap sedia lah. Tu kena siap sedia. Kena apa nama kena balas we boleh. Kata gapo muskilah ada berlaku tu. Nampak tu tak? Tu dia. Kata fihi maqal, ada perbincangan ulama. Sudah. Tu reti orang dengar tu reti, orang ngaji tu reti, kata hadis ni kurang sihat. Atau fi fadailil a'mal ataupun fadail a'mal. Fadilat kelebihan amalan. Tak apa? Tu. Dua, ayyakuna ad-dha'ifu ghaira syadid. Ni syarat ni. Hadis dhaif nak mari amal dalam fadail amal tu lah gimana tok guru? Bahawa adalah dhaif tu tak jadi daah. Apa ada pasal petani tu? Makna kata tak bersangatan. Tidak bersangatan. Jangan berdaah. Daah ni makna guna? Makna dhaifun jiddan. Tu dia. Apa ada boleh jadi dhaif jiddan kerana ada dari sanad tadi itu orang yang muttaham bil kadzib. Orang yang dituduh ulama kata dia ni dusta. Tak sabit lagi kata dia dusta tapi pernah dusta. Pernah kecek dusta. Walaupun dia tak pernah dusta di atas Nabi, ya beza. Muttaham bil kadzib mana kata dia kecek tu ada dusta. Kalau kadzab hak ni dusta di atas Nabi alaihi wasallam, hadis tu maudhu' lalu dah tu.
Tapi kalau muttaham bil kazib, hadis dhaifun jiddan. Tu dak situ. Nak kita faham cara ulama nak tak darajat tu. Maka hadis lagu tu tak leh. Bab fadail amal itu ku tak leh. Sebab apa? Sebab ulama tak syarat kata ayyakun dhaif la ghaira syadid. Tak jadi teruk. Tak bersangat teh. Heran tu. 2. 3 ayyan darija tahta asli ma'mulin bihi, bahawa dia itu duk bawah daripada asal hak beramal dengan dia. Kita royak dah. Asal beramal lagu mana dengan dia? Makna kata hadis ni mari nak main royak ganjaran sahaja, bukan mari nak letakkan syarat. So umpama semaya duha tu dapat dah kata ya sunat daripada hadis sahih dan hadis hasan, dapat dah. Cuma fadilat semaya duha tadi itu ada hadis yang dhaif. Maka hadis dhaif ni duk bawah hadis hak sahih dan hasan tadi itulah. Tak apalah tu. Kalau duk luar daripada tu tak leh. Nampak tu tak? Kalau duk luar tak ada sakut pahaut dengan hadis sahih ataupun hadis hasan. So Allah kata dia ni mari nak syaratkan amalan suku hak tak ada dalam hadis sahih ataupun dalam hasan, hak tu tak boleh lah tu. Bagaimana anak qali nak lebih daripada tokeh? Tak gitu kan? Bagaimana anak murid nak mulia lebih pada tok guru dalam majlis tok guru? Jadi wasi Ibn Atta'. Tak boleh lah tu. Nampak tu tak? Tu 3. Yang keempat, akhir, alla yu'taqadu 'inda al-'amali bihi thubutuhu. Ni lagi. Bahawa tak boleh dipegang di sisi kita amal pegang hati. Apabila kita amal dengan hadis dhaif tadi itu, kata hadis ni sabit sungguh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sabit dah pada Nabi. Nabi kata dah lah tu. Tak boleh. Dia kata, ulama hak kata. Salah seorang Ibnu Hajar. Dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama yang sependapat dengan Ibn Hajar lagu tu. Ibn Hajar nak ambil dana ilmu. Kalaulah ulama hadis-hadis hak daripada dia tak kata nak ambil dana. Nampak tak? Ni dia ni. Nak kita faham kata tak boleh kita pegang. Apa toh lagi hadis maudhu'. Ada orang tahu maudhu' apa hadis tu dia tak ada apa. Orang panggil kata kalau bahasa siacuk beribun. Sudah tak nak kecek pun dah lah. Dia tak tahu sungguh. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan katalah tu. Tak boleh kata qala Rasulullah, qila. Boleh kata gitu, ruya. Sekadar tu ya. Nampak tu? Hadis la aslalah. Lagi kita akan makna hadis la aslalahu, nanti kita ngaji gapo. Nampak tu tak? Apa dia mau kata hadis itu makna sahih tak apalah, tapi ni anta dok sandarkan perkataan tu kata Nabi kata sungguh tak? Kita tak ada duk kira ke makna kena kan sudah. Tak leh. Kalau makna kena sungguh gak ulama tak ada buat tu baiklah kita hadis maudhu' tu. Tak makna salah kok ana. Nampak dah tu? Kena makna ada hak betul, tetapi hadis maudhu'. Dia awak hadis maudhu' mau tak biasa dengar sebab tak mau nak dengar. Salah kita lah. Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa takzibun. Orang Quraisy dulu. Kita orang seledak lah. Kita orang Quraisy dulu. Ambil cerita, ambil ibrah daripada dia. Rasul bukan dia lah ni. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Allah Taala tak ada turun ke apa. Tak ada biar mengajar gitu. Tak ada biar mengajar, tak biar royak. Ni macam majlis kita akak ni. Nampak tu dah, supaya nak lepaskan kewajipan kita dan nak sampai sebarkan ilmu pengetahuan ni kepada semua ummah. Baiklah pedah. Nampak tu dah, kita tak ada nak pedah. La nuridu minkum gatugan ni, tak ada nak. Sekadar nak sebar al-ilm. Nampak tu dah? Kamu nak bantu hak tu suku. Orang panggil kata suka hati daripada ta'awanu 'alal birri wat taqwa tu lain. Akan tetapi niat kita untuk nak sebarkan al-ilm. Tu dia.
Kena dengar, kena tahu. Tak leh. Jangan lagu tu. Nah, hadis dhaif ni ulama takwil pegang dengan hati, kata Nabi kata sungguh 100%. Bal yu'taqadu ihtiyatu. Bahkan dipegang kata nak ihtiyat. Nak beringat saja ya. Duk tengah. Tak ada putus lagi. Duk tengah saja. Itulah orang panggil kata apa yang dikatakan oleh alim ulama kita di sini, nakwi kita itu boleh jelas dalam masalah syarat-syarat kita nak beramal dengan hadis yang dhaif. Dan gapakah makna fadail a'mal. Dalam halaqah kita ni, dalam majlis kita pada perjumpaan kita ni, kita telah jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita melalui ilmu alim para ulama kita, dan kita itu telah menunaikan amanah. Insya-Allah taala kita boleh ambil faedah daripadanya. Nampak tu tak? Boleh kita ambil faedah daripadanya. Dan insya-Allah kita akan masuk pula ma makna hadis la aslalahu. Sebenarnya jawab sikit ya, tetapi kita nak hurai sikit, terkadang nak pakai masa lah. Maka kita takhir pada perjumpaan yang lagi akan datang lah sekali lagi. Nah, insya-Allah taala, insya-Allah ni orang panggil kata sudah dah. Kita ambil berapa soalan? 82, 83, 84, 85, 80 ni. 80 ni dah. Tak apa dah. Ni soalan sekali dengan jawab memadai dah. Nah, insya-Allah taala kita mari ikuti semulalah pula. Mudah-mudahan kita jaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta pohon Allah taala membukakan pintu ilmu pengetahuan kepada kita. Boleh kita faham sebagai mana Allah Subhanahu wa taala hendak melalui apa yang disampaikan ilmu oleh alim ulama kita, dan pohon kepada Allah Jalla wa Ala selamatkan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasih, kawan-kawan kita, guru-guru kita, daripada bala petaka, daripada penyakit. Nah, itulah harapan kita, pohonan kita daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana kshif 'anna al-'adzab inna mu'minun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.